Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan, dan insya-Allah perbincangan pada malam ini untuk kitab ni lah, jilid yang ke-6 ni, kita akan selesaikan perbincangan, iaitu yang berkait dengan mandi junub itu. 3 hadis ringkas ni. Al-Faslul Thalith, fasal yang ketiga. Jadi sebelum saya baca hadis ni, ini sebagai satu peringatan lah. Dalam penyusunan kitab Mishkat ini, dia satu-satu tajuk tu dia bagi pada 3 fasal hadis itu. Kalau fasal pertama tu hadis Bukhari Muslim sahaja, mana hadis yang utama lah. Dalam fasal yang kedua itu bercampur-campur. Tapi dalam fasal ketiga ni tu mana lagi rendahlah kedudukan hadis itu dari segi susunannya. Jadi dalam fasal ketiga ni disebut 3 hadis. Hadis pertamanya adalah hadis yang ke-19. An Ubay bin Ka'b qala inna makana al-ma' min al-ma' rukhsah fi awal al-Islam thumma nuhiya anha. Diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, katanya, air disebabkan oleh air merupakan kelonggaran, rukhsatan merupakan kelonggaran di permulaan Islam, kemudian ianya dilarang. Sebenarnya hadis ni kita bincang dah sebelum ini. Ada setengah ulama menyebutkan bahawa hadis ni dia datang dalam beberapa riwayat, ada yang dhaif, ada yang sahih hadis ini. Jadi setengah ulama dia kata kita tidak boleh tolak hadis ni. Setengah kata hadis ni telah dimansuhkan oleh hadis iltiqaul khitanain. Macam-macam lah, itu kita bincang dah sebenarnya. Cuma saya nak sebutnya sebagai ringkasan lah. Kalau kita ambil pendapat yang ulama, bagi setengah-setengah ulama yang mengatakan hadis ni kita tak perlu tolak. Yang mana hadis ni sebut mana air dengan air, mana bila seseorang tu melakukan persetubuhan asal dianya, maka kalau tak keluar air mani, kira-kiranya tak perlulah mandi wajib. Sebab apa? Sebab air mula-mula, air mula-mula tu makna mandi wajib guna air. Kalau keluar air, jadi air yang kedua yang dimaksudkan di sini adalah air mani. Ni hadis ni perkara awal Islam. Tetapi selepas tu ada pula hadis lain, apabila bertemu 2 khitan, maknanya berlaku jima antara lelaki dan perempuan, keluar ataupun tidak air mani, hadis tu bermaksud gitu. Keluar ataupun tak keluar air mani, asalkan berlaku iltiqaul khitanain, berlaku persetubuhan itu, maka kena mandi junub. Tak kira lah keluar air ataupun tidak. Keluar air mani ataupun tidak, tak kira. Jadi sebenarnya hadis ni, kalau kata al-ma' dengan ma' ni, maknanya ialah hadis perkara awal Islam tu satu hal lah. Maknanya seseorang itu kalau dia keluar air mani, dia kena mandi walaupun tidak melalui persetubuhan. Jadi boleh pakai juga ni. Memang pun kita bermimpi misalnya, bermimpi melakukan persetubuhan dalam mimpi, itu tidak dikira sebenarnya kalau nak kira. Tetapi bila sedar daripada tidur tu, tengok-tengok ada air di pakaian kita, dan kita boleh pasti air itu maksudnya air mani. Tu boleh pakailah hadis ni. Bila tengok ada air, dan air itu air mani, walaupun bukan melalui persetubuhan, tetap kena mandi junub. Maknanya hadis ni boleh pakai juga. Hak hadis selepas itu, hak lebih terkini lah,
Bila bertemu dua khitan, maknanya melalui persetubuhan. Ada air ke tak ada air, kena mandi junub juga. Jadi boleh pakai kedua-dua. Tu. Dan tu pendapat yang lebih ramai je. Sebab hakikat pun memang begitu. Jadi sebenarnya tak perlu tolak pun hadis ni. Baik, hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-20. Tadi hadis yang ke-19, ni hadis yang ke-20. An Aliin qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ightasaltu minal janabah wa sallaitu al-fajra thumma asbahtu fara'aitu qadra mawdi'i az-zufr lam yusibhu al-ma' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kunta masahta alaihi biyadik ajza'ak. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, seseorang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, sesungguhnya saya telah mandi junub dan sembahyang subuh. Kemudian setelah menjelang pagi, maknanya selepas selesai dah dia sembahyang subuh tu, saya melihat kadar sebesar kuku yang tidak mengenai air. Maknanya dia sembahyang ni pun agak lewat dah lah. Mana menjelang pagi dah. Lepas sembahyang dah, tengok macam mana dia boleh pastikan kuku tu boleh jadi masa dia mandi tu kira-kira boleh jadi dia kesak sikit agaknya. Tengok line nampak lepas mandi tu, nampak line tu dia yakinlah kena air, lepas tiba-tiba kuku nampak kering garing. Jadi timbul keyakinan dari diri dia kuku tak kena air, maknanya mandi wajib dia tu tak rata. Besar tu kalau sebesar kuku tu. Baik, bila dia sebut gitu, maka Rasulullah pun kata, kalaulah engkau menyapu ke atasnya dengan tanganmu sudah memadai. Pelik lah tu nak. Engkau lepas semaya dah ni. Jadi zahir hadis ni menunjukkan bahawa semaya tu tak jadi. Sebab apa? Sebab mandi junub tak sempurna. Sepatutnya kalau nampak sudah mandi dah. Mana kita ada tubuh kita masih basah, mungkin tangan masih basah, kalau tengok tempat kuku tak itu gak sapu-sapu gitulah. Itu maksud hadis ni. Patut hadis ni tahap dia setara mana segi status dia sahih ke tidak, selepas ni dia ada sebut. Cumanya kalau kita tengok zahir hadis ni dia tak rayak. Lepas tu kalau selepas semaya dah, lepas tu kita sapu atas kuku dengan air, tak ada faedah. Mana bukan tak ada faedah, maknanya semaya tadi tetap kena semaya mula. Sebab apa? Sebab Nabi sebut ni selepas dia semaya dah. Kau lagu mana sebenarnya? Cuba kita tengok di sini. Ya. Mana? Dia tidak sebut, dia kata mana dia tengoklah sama ada dia tengok ada di kawasan tubuh dia tu tak kira lah mana pun, cumanya dia bukan kata di kuku, maknanya sebesar kuku sahih dia tu. Gitu maksud dia nya. Kadar sebesar kuku yang dia tidak sebut di tangan kau, di kaki, tapi dia yakin. Tu. Dia yakin, maknanya bila dia tengok tu, kita kata bila dia pakai bila dia pakai baju ke apa, kira-kiranya mana nak nampak, mesti kita kata di tangan ataupun di kaki, tak di perut, muka dia pakai baju. Bila dia tengok tu nampak hak lain tu nampak basah, tiba-tiba ada stopok, kita kata satu bahagian lebih kurang sebesar kuku selebar ni, dia yakin dia ditimbul dari diri dia, tak kena air sini ni lepas maya subuh. Tu katakanlah begitulah masalah dia nya. Cuma dia tak ayat lah mana tu. Tu kan. Maka Rasulullah kata, kalaulah engkau sapu atas dia dengan tanganmu, maka memadai untukmu. Baik, kita tengoklah hadis ni. Hadis ni setahu sebab hadis ni dhaif ni. Hadis ni dhaif ni. Hadis ini tentang seseorang yang mandi junub. Selepas tu dia mengerjakan sembahyang subuh. Tu orang panggil syarah secara umum terlebih dahulu. Hadis ini menjelaskan tentang seseorang yang mandi junub. Selepas itu dia mengerjakan sembahyang subuh. Selepas selesai sembahyang subuh, dia mendapati pada tubuhnya, tak tahulah mana tu. Bagaimana nak tengok tu, sebab nampak dengan jelas ni mana di kawasan tangan lah. Sebab tu Nabi kata dah nampak kat dong tangan duk basah lagi lepas mandi. Buat gitu lah. Sesalah tu. Gitulah kira-kiranya. Baik.
Jadi dia tengok pada tubuh dia ada kadar sebesar kuku lah, selebar kuku yang tidak dibasahi air. Dia yakin gitu, timbul dari diri dia. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahawa jika dia menyapu air yang terdapat pada tangannya di tempat yang tidak kena air itu, kira sesar masalah. Nabi kata begitu. Baik. Cuba tengok 357 tu nota kaki tu. Sebelum kita baca hak sebelah tu lah. Sunan Ibnu Majah, bab seorang mandi lalu tertinggal satu kerlipan pada tubuhnya yang tidak terkena air, bagaimana dia hendak laku? Nak buat lagu mana? Sudah mandi itu sesar belaka dah. Kira-kira siap dah. Tu. Tiba-tiba tengok adalah satu ruangan yang kecil, sikit saja hak tak kena air pada tubuh. Makna tak rata lah kira-kiranya. Nak buat lagu mana? Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaidillah Al-Azrami Al-Fazari, dan dia adalah seorang yang ditinggalkan periwayatannya kerana itu riwayat ini dianggap dhaif oleh ulama. Baik. Baik, kita tengok sini. Kuku mana pun hadis ni dhaif lah. Dhaif ni agak berat juga ni, bukan dhaif ringan ni. Kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam ini mengandungi beberapa kemungkinan jika ia dengan maksud supaya lelaki itu mengambil kesan air yang terdapat pada tangannya lalu menyapunya di tempat yang tidak terkena air pada waktu itu, iaitu selepas sembahyang subuh. Zahirnya gitulah. Dah dia rakyat, dia sebut, dia cerita kepada Nabi lepas dia sembahyang subuh. Tapi Nabi tetap kata kepada dia, kalau mu ambil air ada di tangan kau, di atas rambut kau mana, sapu sikit muka tak kena sebab kau besar kuku. Kira jadi, tak payah mandi semula. Tu mafhum dia nya. Baik. Jadi hak ni kuku mana pun kalaulah kita terima zahir tu, makna jadi, makna kira mandi junub tu jadi, dia tetap semaya tu tak jadi. Sebab dia semaya tu ketika sebelum itu. Baik. Ini kerana sembahyang telah selesai dan wajib padanya kena ulang semula lah semaya tu kerana mandi dia tidak sempurna. Sebaliknya jika dengan maksud suruhan yang sama pada ketika mandi sama ada dengan cara memperlalukan air di tempat tersebut atau dengan menyapu tempat tersebut dengan tangan yang masih basah atau membasuhnya secara sepitah lalu, maka ia mendatangkan maksud iaitu mandi menjadi sempurna dengannya. Maknanya kalau buat sebelum tu, isu dia nampak lepas semaya. Jadi maknanya kalau kita nak faham ni, maknanya kalau lepas sesadah kita mandi, tak ada semaya gapo, tengok-tengok. Bila keluar, bila tengok, ada lagi setempat. Ambil air, mana basah lagi tu, pakai sapu-sapu gitu. Jadi, kira-kira gitulah zahirnya. Masalah sekarangnya, hadis ni dhaif dan tidak boleh dijadikan hujjah. Sebab tu secara umumnya dalam kitab fiqh dia adalah, orang panggil selesai mandi ni lagu mana? Kalau duduk dalam bilik air lagi, kok kita kesadah tu, kira sesadah mandi. Tu khilaf ulama. Misalnya sudah mandi tu, kita pun kesak lah, dah basuh. Tiba-tiba kita tengok di tangan kita tu nampak keringai, sebab orang lain kesak pun tidak nampak begitu. Dia pun yakin, atau puas-puas. Ini tak rata ni kau setahun ni. Sebab orang lain yang kesak dah pun nampak ada kesel lembab tu. Dia ni keringai, misalnya. Kena mandi semula. Tu dalam kitab fiqh umumnya gitu. Sebab dia syarat tu, rukun tu rata tu. Niat dan meratakan air. Sebab itulah dalam kih ni, cara yang paling selamat, seperti yang kita bincang dalam mazhab Syafi'i dalam kitab pun, mesti dalk. Dalk ni gosok. Gosok. Kena gosok. Jadi bila kata gosok tu, lepas tu atas belakang nak gosok lagu mana? Tu setengah ulama kata kita gosok setakat boleh. Kita berlalu air, curah air gitu. Lepas tu kita guna, kalau lah ni kan dia ada alat dia nak gosok atas belakang tu. Lepas tu dia tak timbul atas belakang sebab kita tak tahu. Kita yakin dah kita gosok, nak tengok mana? Tak ada, mari kita cek. Sosok. Diciumi nak. Tak siapa gitu dalam fiqhnya. Kita yakin lah. Kita gosok dengan sebab tu gosok tu meyakinkan. Lepas tu kalau ada, katakanlah ada. Enggak kita tak tahu. Fiqh tidak iktibar, hak tak tahu. Hak ni dia tahu ni. Walaupun hadis ni dhaif pun dia tahu. Kalau dia tahu, kalau kita tak pakai hadis ni pun tetap kena mandi semula. Kecuali setengah-setengah ulama kata kita tak buat gapo-gapo pun lagi. Lepas mandi tu tak buat gapo-gapo lagi, tiba-tiba ada nampak sikit lah. Dia sikit tu pun khilaf pula. Sikit tu besar mana? Misalnya kita kata besar ni lah, ulama tak kira besar ni. Misalnya besar lalak.
Oh nampak teh, dia kata tu. Tak lah. Kalau dia tengok timbuk, nampak tak kata sebesar lah. Ulama kata hak tu tak kira. Hak ni besar kuku ni kira besar lah. Nampak tu kan? Setengah-setengah ulama kata kalau tak buat apa-apa lagi, boleh kita ambil air buat gitu pun boleh dah. Tapi kalau selepas orang panggil putus dah, buat benda lain dah. Seperti ni dia mayar dah tu. Ataupun dia pergi mana-mana dah. Katakanlah. Walaupun andaya itu payah kita nak faham sebab apa. Dah kalau buat apa-apa selama mana tu? Timbul persoalan. Selama mana tu siapa boleh tahu lagi? Kalau lamanya garing habis tempat lain pun. Sebab itulah ulama kata maknanya dia ni dikira baru selesai mandi. Sebab kalau lama dah bukan situ saja kering. Lain pun kering juga. Jadi maknanya tak jelas. Sebab itulah kalau dalam pekoh biasanya kalau siapa perekat besar, setengah tu kata besar telur, kalau kita tengok dah nampak terang. Sapu gitu ya. Kalau baru. Tapi kalau lama, kalau agak-agak lama buat benda lain dia. Misalnya dia baca Quran. Hak tu setengah ulama kata kena mandi semula. Kalau nak cermak kat, pakai tu. Tapi kalau baru misalnya tubik bilik air, tak ada pakai baju lagi. Lepas tu nak pakai baju tengok, guana hak ni kering pelik ni. Sini. Tak kena berkali. Ataupun misalnya ada plastik ke besar ni tepek situ. Memang kita yakin air tak sapa. Tu kena mandi semula. Kalau sudah lama. Tapi kalau baru dia tengah hak lain pun basah tak kering lagi. Tu boleh ulama kata ambil air ke buat gitu ya. Tu boleh. Boleh lagi tu. Itu termasuk dalam kelanggaran juga. Tapi kukuk mana pun hadis ni selepas maya dah ni. Hak tu ulama kata putus dah tu waktu tu. Orang kita panggil mualak tu lah. Tu ada yang kata begitu. Kukuk mana pun khilaf lah. Lepas tu kita nak pakar pendapat mana? Anak ya. Kalau dalam kitab fiqh klasik sisi ikan ni kecil benar. Hak tu pun setengah tak kata tak boleh dah. Sebab dia kata sisi ikan tu tentu dah tak sampai. Lepas tu bila nampak tu? Kalau hak tu setengah tu kata kalau lama sikit tak apa. Sebab dia cumanya dia sebutnya kalau di sisi fiqh ni bukan bab takalluf. Dia kata sisi ikan tu bila ada. Nak pasti tu. Takut ada sumpah tu. Tapi kalau kita yakin mungkin sebelum mandi dulu si ikan, maknanya si ikan tu sebelum mandi lagi. Maknanya yakin tak kena. Tu kena mandi semula. Kena mandi semula. Tapi ada juga pendapat kata kecil tu sisi ikan tu. Tapi tak boleh sebab dia kata nak rata. Tu. Tapi ada juga setengah pendapat kata kalau hak tu, kalau tubuh lain pun masih basuh seperti saya sebut tadi, makna baru lah. Jadi kadar baru tu hak tepat kena air tu pun nampak basah lagi, tu masih dikira kadar yang baru. Tidak jauh. Masa tu tidak jauh. Boleh lagi. Begitulah maksud dia. Tapi nak pakai hadis ni tak boleh sebab dia dhaif. Sebab dia dhaif. Gitulah. Sebab ana sempat rujuk tadi dalam kitab Mishkat tu. Jadi banyak juga perbincangan ulama tapi umumnya kata kena mandi semula. Sebab hal tu rata tu termasuk dalam rukun. Baik, tak ada khilaf langsung. Ada khilaf. Ada khilaf lagi tu. Khilaf lagi tu. Apa tu? Dia kata kadar tutup tu, jadi panjang dia panggil kadar tutup tu sisi ikan tu kecil pada kuku tu. Mak ulama kalau dia mazhab Syafi'i dia tekan dah ni. Dia mazhab Syafi'i. Sisi ikan tu tak boleh dah tu. Tapi setengah-setengah ulama dia kata hak tu payah tu. Tak kira tu. Misalnya cak misalnya. Kecil benar, kecil pada sisi ikan. Kebanyakan ulama kata tak apa. Tapi setengah dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau ternyata terbukti tak sampai tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Kena manis mula. Tak juga. Kalau baru, kikih. Kita buat dengan kuku biar dia jadi berat gitu. Lepas tu kita pun masak air. Bila berat, orang panggil pecah cak tu. Kita buat gitu, kita nampak. Tidak tebal, kita kikih. Walaupun ada lagi, tu tak apa. Boleh. Tidak kata perlu mandi semula. Kicak besar ni. Lepas tu kalau gap air lagu mana? Gap air tu tak siapa tu. Tu pun, misalnya nak buat apa air, kita kikih. Buat dengan kuku, tak apa dah. Buat kuku. Dia panggil kiki. Buat gitu dia jadi berat. Jadi tu asalkan masuk air tak apa dah. Gitulah. Jadi bagi saya dalam kih ni saya lebih ambil pendapat yang lebih mudah. Iaitu kalau ada kita kiki. Tapi kalau lama dah lama tu setara mana tu mengikut urus jugalah. Mengikut urus juga. Tapi kalau lama tu hak lain pun kering belakang dah
hak tu bagi anak kita pakai kira jadi. Sebab kita pun tak boleh nak pasti. Tak boleh nak pasti, tak boleh nak pasti. Gitulah. Baik, hadis terakhir. Habis dah kitab kita ni. Jadi Ustaz Nasir pun rasa tak ada siap kitab ni mengikut hak dimaklumkanlah. Tak apalah. Jadi anak pun tak teringat. Lepas kuliah dia baru kata ni pihna tu kita tiga baru tengok. Jadi anak pakai photostat hak kitab hak Arab lah. Anak baca gitulah malam ni untuk sementara untuk malam ni. Lepas tu minggu depan ni kita buat nota sikit-sikit lah. Nak tunggu siap Ustaz Nasir buat tu. Lepas tu dia pun siap bila tak tahu tu. Tak nak royak lagi tu. Baik, hadis terakhir. Hadis yang ke-21, An Abdullah bin Umar qala kanatis salah 50 wal ghuslu minal janabah 7 mirar. Wa ghuslul bawl min athab 7 mirar. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'al hatta ju'ilatis salah 5. Hatta ju'ilatis salah 5 wal ghuslu minal janabah marrah wa ghuslul bawl min athab marrah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, dulu dia kata dulu semaya ni 50 kali, mandi kerana junub 7 kali, kena 7 kali rata air. Berat dulu lah ni sekali rata, asalkan rata ya, tak syarat berapa kali kena rata. Ni kalau rata sekali, lepas tu buat pula biar rata pula sampai 7 kali. Dulu kanak tu mana dulunya. Mandi kerana junub 7 kali. Basuh kencing yang terkena kain. Air kecil ngecik kena kain. Kena basuh 7 kali juga. Dulu. Ni pada peringkat awal lah. Baik. Cuba kita tengok sini. Setara mana ni hadis ni bawah tu dia buat dah tu. Sunan Abi Daud. Bab tentang mandi junub. Syekh Aiman Saleh Sya'ban. Dalam tahqiq kepada Jami'ul Usul fil Ahadir Rasul. Jami'ul Usul fi Ahadir Rasul karangan Ibn Athir Al-Jazari menjelaskan bahawa hadis ini sangat dhaif. Bukan dhaif ringan, dhaif berat ni. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ni. Hadis ni dhaif. Iyalah. Hak Nabi 7 kali, berapa kali tu naik dak? Berapa kali naik turun naik minta kuat tu. Hau tu ulama pertikah hadis tu. Ulama pertikah hadis tu. Cuba tengok sini. Sini pun Al-Fadhil Ustaz Nasir ada juga sebut secara ringkas. Sembahyang pada peringkat awalnya difardukan sebanyak 50 kali. Setelah Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala, kan kita biasa dengar ke turun naik atas perintah Nabi Musa tu. Nah, turun naik tu kan. Siapa Nabi kata malu dah nak minta sekat 5 ni tak apa dah. Nah, tu. Setelah Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala dikurangkan menjadi 50 kali. 5 kali sahaja. Kisah ini begitu masyhur di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain tokoh hadis dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW. Selain daripada sembahyang yang disebutkan dalam hadis ini tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Jadi kalau kita kata riwayat hak sahih, dia sebut tentang semaya je, hak lain hak banyak-banyak lagi itu tidak disebut. Semaya sendiri pun ulama terima berlaku pengurangan, tapi tidaklah berlaku siapa berulang-alik naik tu. Siapa berapa kali bayar ke 50 hak tinggal 5. Berapa kali naik tu orang tu? Hak tu setengah ulama kata tidak sahih. Dia hadis ni setengah-setengah hadis ni dia bukan tidak sahih semua. Kadang-kadang tak sahih bahagian ni sahih. Sebab dia buat perbanding dengan hadis lain. Misalnya hak naik acak kali tu ulama kata tak sahih. Tetapi berlaku pengurangan tu ulama kata sahih. Gitulah. Maka habislah bab ni, habis bab ni. Lepas tu bab gapo pula selepas ni? Barulah pas suku noh. Sebab tanah pun tak ada juga nak buat nota tu, kena tengok, kena baca asal Arab dia lah. Pakai dengar lah. Lepas tu ni nota ni anak ke buat sambung dengan minggu depan. Anak baca dulu. Okey, habis bab ni kita akan masuk pula selepas ni bab lain lah. Bab lain dia sebenarnya kalau nak dengar perbincangan secara detail lah, secara khusus berkenaan dengan hadis hak Nabi tu, hak tu boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, hak syarah Maulana. Dia ada sebut dah tu. Hak tu agak detail agak dia sebut.
Ulama kritik tu macam mana kritik ke tu. Tak apalah tu. Okey, baik. Selepas ni untuk minggu depan lah ni, hak ni pun ana ambil lah sikit je. Habis bab ni kita akan masuk pula bab selepas ni, iaitu babu mukhalatatil junub wa ma yubahu lahu. Perbincangan selepas ni bab boleh ke tidak kita berurusan dengan orang junub dan sesuatu yang harus bagi dia buat. Tu. Kan kita bicara dah sebenarnya bila orang junub ni dalam keadaan junub dia tak boleh. Ni kita ambil secara umum lah, kita pun bicara dah khilaf tu tak boleh baca Quran dalam mazhab Syafi'i secara umumnya gitulah. Semaya waktu tu dah tak boleh waktu tu. Tawah kalau kita kata waktu tu dah waktu tu isu naik masjid pun ada khilaf. Waktu kita bincang dah. Cuma hak ni nak ayatnya boleh ke dia mukhalatah. Dia berjunub, tak kiralah junub tu sebab apa, tak kiralah. Boleh ke ada saing dengan dia pergi mana-mana, Kuala Lumpur pergi. Lepas dia berjunub lepas subuh. Pergi Kuala Lumpur. Boleh ke tidak? Semua berusaha makan minum, urusan tak tahulah urusan tu. Tu dia bincang itu ramai pun makan minum semua sekali. Lagu mana? Sebelum kita pergi pada hadis ni, ana nak sebut dulu tajuk dia sebab dia syarah Mishkat ni banyak. Banyak syarah dia ni. Bahkan kalau kita tengok dalam internet tu, kita ambil tu hadis ni ulama bincang banyak, begitu banyak. Hak ni kata gini, tengok dalam Syamilah. Ana nak sebut gini, nak ambil tajuk dia tu. Tajuk ni sebenarnya yang dibuat oleh musannif ni sebagai nak menyatakan bahawa perbezaan aktiviti orang berjunub di zaman jahiliah dengan di zaman selepas Islam. Kita sedia maklum dalam perbincangan lalu ana telah sebut bahawa orang berjunub, khususnya perempuan, kita kata berjunub ni lebih ringan lah. Kukuk mana pun junub juga, ataupun perempuan haid atau lebih berat lagi. Siapa mana suami dia sendiri pun hubungan itu jadi terjejah teruk lah dengan sebab isteri dia dalam keadaan haid. Kita bincang dah. Sampai kadang-kadang tak benar isteri masuk, isteri makan meja asing-asing dengan tu lelaki. Tu zaman jahiliah. Tajuk ni sebenarnya nak kritik tu supaya sahabat-sahabat yang hidup di dua alam ini, alam jahiliah dengan alam Islam ni, dia boleh nampak dengan jelas perbezaan. Bahawa orang berjunub, lebih teruk lagi perempuan haid itu, dalam keadaan itu dia boleh buat semua perkara. Hak tak bolehnya kepada dia. Kalau hak perempuan haid tak boleh setubuh. Hak tak boleh semaya tu kita jelas dah tu. Tetapi urusan lain, muamalah dengan suami dia, muamalah dengan orang lain, hak tidak melibatkan ibadat khusus seperti semaya, boleh semuanya. Boleh semuanya. Baik. Itu maksud dia. Hak ana ambil ni, hak ringkas ni syarah At-Tibi. Ana bukan ambil syarah apa ni Mir'at tu, tidak. Ni ana ambil At-Tibi, dia ringkas lah untuk perbincangan malam ni sahaja. Baik. Ana nak bacalah hadis pertama tu. Pakai dengar begitu lah dulunya. Baik, hadis pertama, sebab dia hadis Mishkat ni kalau kita tengok dan nuskhah dia pun dia ada berbeza juga nombor hadis ni. Ana ambil ni hak Syekh At-Tibi, hadis 451. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi famashaitu ma'a hatta qa'ada fansalaltu fa ataitu ar-rahl faghtasaltu thumma ji'tu wa huwa qa'idun faqala aina kunta ya Aba Hurairah faqultu lahu faqala subhanallah innal mu'min la yanjus. Hadha lafzul Bukhari wa li Muslim ma'nahu wa zada ba'da qawlih faqultu lahu laqad laqitani wa ana junub fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil wa kadzal Bukhari fi riwayatin ukhra. Ini hadis pertama di bawah bab ni. Hadis ni biasa kita dengar ni dalam Sunan Nasa'i pun kita bincang dah ni. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, saya bertemu, Rasulullah bertemu dengan saya. Ni di luar rumah lah ni. Rasulullah bertembung, ana terjemahnya bertembung sebab dia bukan ada temu janji ke apa pertemuan ni. Mana terserempak lah maksud dia. Rasulullah terserempak dengan saya. Pada waktu tu saya berjunub. Dalam syarah dia sebut Nabi tak tahu Abu Hurairah berjunub ni. Tu. Mula-mula peringkat awalnya
Nabi tak tahu. Cuma dia sebut, masa saya jumpa dengan Nabi tu, saya berjunuk. Dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya. Pegang tangan ni, dia pegang. Maka saya pun berjalan lah bersama dia. Moga dia arik tangan saya. Moga Abu Hurairah dia agak rendah sikit. Nabi arik. Sehingga dia duduk. Dia arik tu, dia pergi sampai satu tempat, dia pun duduk. Adalah sahabat-sahabat lain tu. Fansalaltu ni kalau saya nak terjemah dalam bahasa mudah. Saya pun, dalam keadaan dia tak sedar, saya pun, dia kita panggil, saya pun menghilangkan diri. Tapi, kalau dalam fake bahasa tu dia sebut, dia undur tu supaya Nabi tak sedar. Kabar-kabar tak ada je dekat Nabi. Dia gerak supaya burung kotor. Dia orang panggil. Dia panggil bahasa Melayu. Dia ada, anda tak ingat. Kita berduk orang ramai, tak ada dia. Tak ayak nak kata Rasulullah, saya ada kerja ni, kalau kita ayak patut pergi mandi lah. Dia tubik senyap-senyap. Nabi tak khabar. Tu mana fansalaltu. Setengah ulama kata insilal ni mana supaya kita letak kain kat dia terlucut jatuh. Boleh juga kita ni pun dia mengundur. Nabi tak tahu dia, kabar-kabar tak ada. Padahal ada tadi. Mungkin Nabi arik tangan dia. Lepas tu dia pun ceritalah. Dia kata fa'ataitu rahl. Saya pun pergi ke tempat mandi lah. Saya pun mandi. Saya pun mandi. Senyap-senyap dia buat kerja. Malu nak ayat Rasulullah junub ni. Pakai kita tak ayat. Nak kau mari. Mari makan nasi. Apa tak mandi dulu? Dia malu. Nak ayat gitu. Kemudian lepas saya mandi, selepas daripada itu saya mari semula ni ana terjemah mafhum. Saya mari semula ke tempat tadi. Pada waktu tu Rasulullah duduk situ lagi. Masih dalam keadaan duduk. Maka Rasulullah berkata, gimana tak ada ni? Nak terjemah gitulah. Mudah-mudahan tak ada tek pun kita pakai gomo kok Kelantan gitulah. Fa aina kunta ya Abu Hurairah? Gimana tak ada? Tiba-tiba tak ada. Sana ada molek-molek. Aku arik tangan dengan kita. Tiba-tiba tak ada. Gimana? Rasulullah tanya dia. Saya pun kata, fakultu lahu, saya pun jawablah pada Rasulullah. Mandi? Mandi junub. Dia kayak gitu. Tu. Maka Nabi faham kata-kata Abu Hurairah. Maknanya Nabi faham maksud Abu Hurairah tu tak selayaknya saya yang dalam keadaan bernajis ini. Saya duduk dekat Rasulullah. Rasulullah faham maksud. Sebab tu Nabi jawab gini. Subhanallah. Maha suci Allah. Orang mukmin tidak najis. Walaupun mu dalam keadaan berjunub pun tidak najis mu tu. Tidak jadi kotor sebab najis. Nak kau lari senyap-senyap. Kabar-kabar tak ada pergi mandi. Tak ayak sepatah. Gitu. Tidak najis orang mukmin. Ni lafaz hadis ni sebiji seperti ni lafaz Bukhari. Dalam Muslim ada juga, tapi dia ada berbeza lafaz dia. Tapi makna sama. Itu maksud wali Muslim maknahu. Makna dalam Muslim pun riwayat gini juga, cuma redaksi ada sedikit berbeza lah. Tapi makna sama. Baik. Dalam satu riwayat lain, riwayat Bukhari juga, dia ada tambahan. Tambahannya begini. Bila Nabi tanya saya, gimana saya ni tak ada, tiba-tiba tak ada. Saya pun jawab, sebenarnya gini. Masa Rasulullah jumpa saya, Rasulullah heret tangan saya tadi, sebenarnya saya berjunub tu. Dalam riwayat Bukhari, hak riwayat lain. Fakarihtu an ujalisaka hatta, jadi saya rasa tak senang hati nak duduk bersama Rasulullah. Iyalah, saya kotor. Dia sebut mana dia kata, dia pun rasa tak senang hati nak duduk bersama Rasulullah dalam satu majlis tu. Sebab tu saya pergi mandi tu. Tu Nabi kata, orang mukmin dengan sebab junub, dia tidak jadi najis gitu. Duduk tak apa, maknanya boleh. Makna kita ni kalau dalam keadaan berjunub pun, lepas berjunub, kabar-kabar tak ada air. Tak ada apa. Biarlah kata nak pergi tubik cari air. Bila nak tubik cari air tu, jumpa orang itu, nak buar tu kacik. Ajak makan nasi pula tu. Berhajud tak apa. Dalam mazhab Syafi'i ini dianggap makruh lah. Perbuatan tu makruh. Tu kita tak itulah, kita tidak nak bincang dari sudut tu. Tu dianggap cuma kukuk mana pun boleh, tidak berdosa. Hak kata makruh tu dia satu pendapat. Ulama tidak sepakat kata makruh. Setengah-setengah ulama dia pakai harus bermuamalat dengan orang berjunub. Tidak jadi masalah. Tak dosa pun. Maknanya begini. Kenapa? Dalam Syekh At-Tibi ni pun sebut. Maknanya orang berjunub, kalau dia buat amal kebajikan, hak tidak disyaratkan bertaharah, dia boleh pahala. Misalnya, dia berjunub.
Tiba-tiba dia pergi tolong orang. Tolong akak barang aku. Gapo dia lagi kata. Dia boleh pahala tu. Walaupun dia berjunuk. Tetap boleh pahala. Tu maksud dia nya. Tu dia kata, tak boleh pahala. Buat selepas tu. Buat apa? Berjunuk. Lepas tu dia minum air baca bismillah, tak boleh pahala ke? Boleh. Yalah. Ramai ulama kata makruh. Makruh perbuatan tu. Itu. Kenapa? Cumanya saya nak sebut di sini, nak ayatnya, bagi setengah ulama, tak ada apa-apa kesalahan pun. Dalam keadaan kita tidak menafikan, setengah ulama berpandangan, perbuatan itu dianggap sebagai makruh. Bila kata makruh ini dosa kecil, boleh hilang dengan wuduk, boleh hilang dengan sedekah, itu maksudnya. Di sini saya nak sebut pandangan Syekh At-Tibi lah. At-Tibi. Baik, ni perlu juga kita tahu. Kita dah sebut junuk ni sudah jadi bahasa Melayu. Baik, asal kalimah junuk ni apa makna? Syekh At-Tibi bincang. Kenapa bila orang tu kita kata dia bersetubuh, dikira dia berjunuk? Kalimah janabah, ya junubu ni apa makna asal dia? Sebelum diguna dengan makna junub itu, fa'il dia janabah ya junubu. Baik, ni Syekh At-Tibi dia buat ulasan. Nak ayatnya kalimah ini digunakan, ada tujuan dia dari segi syar'i, dari segi fiqhnya. Anda nak sebut di sini. Kata Syekh At-Tibi, dia kata kalimah, bila Abu Hurairah kata saya berjunuk tu, masa Rasulullah heret tangan saya tu, saya berjunuk. Jadi kalimah junuk ni kita boleh ambil sulasi mujarrad dia, sulasi mazif, ajnaba yajnibu ijnaban. Idza sara junuban wal janabah al ism wa hiya fil asal. Jadi ajnabar rajul, misalnya kalau kita guna bahasa Arab, ajnabar rajulu, makna lelaki itu berada dalam keadaan berjunub. Apa maksud? Maksud dianya jauh. Maksud dari segi bahasa maknanya jauh. Ajnabar rajul makna lelaki itu jadi jauh. Makna dia. Tapi kita terjemuh dalam konteks ni, maknanya dia lelaki itu dah berjunub. Junub maksud situ al-bu'du, jauh. Dinamakan orang yang berjunub dengan junub kerana dia dilarang mendekati tempat solat selama mana dia tidak bertaharah. Mana dia kena jauhi sesetengah amalan. Misalnya tawaf tak boleh. Sebab dia tidak bertaharah. Maknanya kalau dia nak solat, dia nak tawaf, dia nak baca Quran. Kita tak sebut bicara khilaf dalam konteks mazhab Syafi'i. Dia kena jauhi, mana tak boleh buat. Kalau dia nak buat tu, dia kena hilangkan junub itu dengan cara bertaharah. Jadi junub tu mana dia kena jauhi semua, tak boleh sembahyang. Ada sebagainya lah. Puasa tu tak apa. Kalau dia junub sebelum subuh, jangan junub lepas subuh. Itu kan. Jadi sekurang-kurangnya tidak boleh nampak rupanya junub dia ada makna al-bu'du, jauh. Itu kata Syekh At-Tibi lah. Atau hadis yang pertama. Jadi hadis kedua tu kita bincang minggu depan, kena ada nota sudah. Minggu depan biasa ada nota, main khabar-khabar tak khabar apa. Kena insya-Allah nak cuba buatlah nota secara ringkas. Nak nanti siap Ustaz Nasir tu kita buat nota dulu. Sebabnya gini, kalau tengok mir'at tu ialah lebih detail. Tetapi hak ni Syekh At-Tibi ni dia ringkas. Tapi ringkas tu dia banyak poin yang memang kemah. Tu kita akan guna asasnya mir'at tu juga. Tapi hak ni kukuk mana pun dari pemerhatian lah. Dia sentuh tempat-tempat yang penting. Tak apalah, waktu tu kita bincang minggu hadapan. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan ni ana akan buat nota ni beberapa hadis lah untuk perbincangan. Orang panggil belai-belai tunggu siap kita tu. Bila siap tu kita maklum semula. Wallahu a'lam.